Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 2 ayat 8 hingga 10. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur dan di situlah dia menempatkan manusia yang dibentuknya itu. Lalu dari bumi itu Tuhan Allah menumbuhkan setiap jenis pokok. Ada yang menarik untuk dipandang dan yang baik untuk dimakan buahnya, termasuk juga pokok hayat di tengah-tengah taman itu, serta pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. 샬롬 성가대 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 Saudara dan saudari 성도 여러분, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mami dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadat ini dalam talian. 번째 시간입니다. Ini adalah penjelasan tentang kejadian sesi ke-49. Dalam khotbah yang lepas, saya telah memberikan penjelasan tentang Taman Eden. Adakah anda memahami perbezaan antara Eden dan Taman Eden? 많은 분들이 성경을 읽으면서 Banyak orang membaca Alkitab tetapi iman mereka tidak bertumbuh kerana mereka memahaminya menurut pemikiran mereka sendiri. Oleh itu mereka menganggap Taman Eden sebagai sebuah bukit kecil dan cuba mencarinya di bumi. Jika anda membaca Alkitab dengan teliti, Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk bertambah banyak dan menakluki bumi. Oleh sebab tiada kematian di sana, mereka mempunyai banyak anak dan keturunan mereka beranak cucu dan mempunyai anak. 문제가 있는 거죠. 그 생각 자체가 잘못되었고 Bagaimanakah jika Taman Eden itu sebesar bumi dan dipenuhi oleh manusia? 하나님 말씀에 분명히 아담하고도 번성하고 뭐 여하튼 뭐 지배하고 다스리고 그리고 사망이 없는 생명이니까 생명이니까 그리고 뭐 공해도 없고 Inilah sebabnya Alkitab tidak ditafsirkan dengan betul. Orang masih mencari Taman Eden di bumi. Dan baru-baru ini ada berita bahawa ia ditemui di Afrika. 지구 이거 채우는 거 금방이에요. 한 뭐 1000년만 한다 해봐요. 꽉 차버리죠. 사망이 없으니까. 그러면 하나님 창조하시고 지구 꽉 차가지고 그 다음에는 어떻게 돼요? 이 사람이 이렇게 자기 생각 속에 묶어버리니까 성경이 풀리질 않죠. Untuk membantu anda memahami hal ini dengan lebih baik, 어딨냐고 찾는다고 하고. saya akan memberikan anda contoh ini. 아프리카에서 찾았던 그런 신문이 나온 거 봤습니다. 이해하기 쉽게 Bandaraya Seoul dan Taman Tema Seoul 비유대로 보겠습니다. pasti berbeza, bukan? 서울과 서울 대공원은 Taman Tema Seoul ialah salah satu daripada banyak taman yang menggunakan nama Seoul. 서울 대공원은 Seoul dan Taman Tema Seoul berbeza dari segi saiz dan fungsi. 뿐입니다. Demikian juga Eden dan Taman Eden sangat berbeza. 대공원은 면적이 다르고 용도도 다르지요. 이처럼 에덴과 Taman Eden ialah tempat istimewa yang terletak di Eden di langit kedua. 둘째 하늘의 에덴 Taman Eden ialah tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk Adam dan keturunannya tinggal. 수 있도록 하나님 Tempoh yang sangat lama telah berlalu sejak Adam tinggal di sana. 그 이후로 수많은 세월이 흘렀습니다. 그동안 그들은 계속 Dalam masa itu mereka terus bertambah banyak dan mempunyai anak dan hidup sehingga sekarang. 앞으로도 계속 Oleh itu seberapa besarkah Taman Eden sepatutnya? 그러니까 우리가 제1학 Mereka akan terus mempunyai anak dan tinggal di sana. Tetapi saiz Eden tidak terbayangkan luasnya. 은하계만 얼마 많고 우주 공간 Galaksi di langit pertama ini sangat besar, 그런데 tetapi langit kedua lebih besar lagi. 거기에다가 이제 Selain itu, alam kuasa kegelapan menduduki separuh daripada langit kedua. 체 공간이 나누어서 예를 절반 Oleh itu, seberapa luas langit kedua? 차지한다고 해봐요. 그 얼마나 Ia tidak berkesudahan. Terdapat juga ruang-ruang istimewa lain selain Taman Eden di langit kedua. 더 있지요. Tempat di mana jiwa-jiwa mendapat keselamatan dan Tuhan Yesus akan mengadakan 잔치를 하는 majlis perkahwinan 7 tahun, bukan di Taman Eden, tetapi di Eden.
Semua jiwa yang mendapat keselamatan semasa pemupukan manusia akan mengadakan majlis perkahwinan selama 7 tahun. Jadi tempat itu haruslah sangat besar. Tempat itu dipanggil Eden, bukan Taman Eden. 지난 시간에 에덴 동산의 환경을 몇 가지 말씀드렸습니다. Saya telah menyebut tentang persekitaran semula jadi Taman Eden dalam khutbah yang lepas. Tiada musim yang jelas, tiada malam, dan aliran masa dapat diperhatikan melalui perubahan suhu. Tiada rumah untuk individu atau keluarga, tetapi mereka semua berehat di dalam kemah yang indah. Walaupun kebanyakan mereka hidup telanjang, tiada masalah kerana tiada kejahatan. Namun begitu, orang berpangkat tinggi memakai pakaian seperti pakaian seragam. 그런 옷들을 입었어요. 이 땅에서처럼 뭐 화려하게 그런 입을 필요도 없잖아요, 거기는. Mereka tidak perlu memakai pakaian berwarna-warni dan pelbagai seperti orang di bumi ini. Oleh itu, mereka memakai sesuatu seperti pakaian seragam untuk menunjukkan kedudukan mereka. Oleh itu, mengapakah kita memakai pakaian di dalam kerajaan syurgawi di mana tiada kejahatan? Hal ini demikian kerana kerajaan syurgawi ialah tempat di mana orang menerima pemupukan manusia di bumi pergi. Mereka tidak akan berbuat dosa walaupun mereka tidak memakai pakaian, tetapi adalah wajar bagi mereka untuk memakai pakaian kerana mereka melakukannya di bumi. Walaupun anda menanggarkan pakaian anda, tiada rasa malu di syurga. Oleh sebab kejahatan itu sendiri tidak wujud, tiada iblis dan syaitan. Walaupun oleh sebab kita berpakaian dan dipupuk di bumi ini, kita akan berpakaian di syurga apabila kita pergi ke sana. Selain itu, pakaian yang dipakai oleh mereka di dalam kerajaan syurgawi juga mewakili ganjaran dan kemuliaan mereka. Orang di syurga mempunyai pakaian dan corak yang berbeza mengikut tahap kemuliaan yang diterima oleh mereka. Terdapat sesetengah orang di Taman Eden yang memakai pakaian. Mereka berada dalam kedudukan sebagai pemimpin. Oleh sebab Taman Eden sangat luas dan populasinya besar, mereka mempunyai organisasi dan aturan sosial mereka sendiri. Mereka mempunyai aturan dan organisasi. Terdapat aturan tubuh dan aturan roh, dan kita tidak boleh melanggarnya. Dalam dunia kegelapan bahkan terdapat aturan, dan mereka mengikuti aturan itu dengan ketat. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, jika mereka melanggar aturan itu, negara mereka tidak akan dapat bertahan. Oleh itu, sudah tentu terdapat aturan di dalam dunia rohani juga. Terdapat aturan di bumi ini. Terdapat aturan tugas dalam keluarga sebagai datuk nenek, sebagai ibu bapa, sebagai anak dan kita mesti mematuhinya. Apa-apa yang melanggar aturan ini merupakan dosa. Melanggar aturan roh adalah sama seperti melanggar hukum Tuhan. Malaikat semuanya dalam aturan. Walaupun di bawah malaikat agung, terdapat hierarki antara malaikat dan semuanya dalam aturan. Malaikat dikategorikan mengikut kumpulan dan setiap kumpulan mempunyai pemimpinnya. Malaikat yang tergolong dalam kumpulan tertentu mentaati arahan pemimpin mereka dan mereka hidup dalam harmoni. Taman Eden ialah tempat di mana tiada pergaduhan, tiada pertumpahan darah dan sebagainya. Jadi orang hidup dalam harmoni dan ketaatan mengikut aturan. Salah satu kelemahan mereka adalah bahawa mereka tidak benar-benar merasai kegembiraan, kemarahan, kesedihan atau keseronokan. Mereka tidak tahu konsep kegembiraan, kesyukuran dan kasih. Boleh dikatakan bahawa binatang jelas mempunyai emosi yang kurang berbanding dengan manusia. Selain itu, binatang tidak tahu apa maksudnya disayangi. Pemimpin-pemimpin di Taman Eden memakai pakaian supaya mereka dapat dibezakan daripada orang yang lain. Di Taman Eden, pakaian hanyalah cara untuk menunjukkan kedudukan pemimpin. Mereka tidak memakai pakaian untuk menyembunyikan rasa malu atau untuk menghiasi diri. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persekitaran semula jadi Taman Eden adalah serupa dengan bumi ini.
Terdapat pelbagai bunga dan pokok dan terdapat juga banyak binatang. Terdapat banyak binatang yang berbeza seperti burung, serangga dan ikan. Semua tumbuhan dan binatang yang diciptakan di bumi selama 6 hari penciptaan juga terdapat di Taman Eden. Warna binatang itu sangat berbeza daripada warna binatang di bumi ini, walaupun daripada spesies binatang yang sama. 그런데 같은 종류라 해도 지구에 있는 것과 에덴 동산에 있는 것의 빛깔은 매우 다릅니다. 비둘기를 예로 들면 지구에도 Baik di bumi dan di Taman Eden terdapat burung merpati putih. Walaupun kedua-duanya putih, warna burung merpati putih di kedua tempat adalah sangat berbeza antara satu sama lain. 비둘기는 Burung merpati di Taman Eden berwarna putih yang bersinar terang dan bersih. Namun begitu burung merpati di bumi ini tidak seperti itu. Untuk membantu anda memahami perbezaan warna, biar saya memberikan anda ilustrasi. 동일한 꽃을 Katakan anda mengambil gambar bunga yang sama dalam keadaan yang sama dengan kamera biasa dan kamera HD, definisi tinggi. Gambar dari kamera mana yang akan kelihatan lebih cantik? 꽃이 Mungkin yang diambil dengan kamera definisi tinggi. 고화질 카메라. 고화질 카메라로 촬영한 꽃이지요. Begitu juga warna tumbuhan dan binatang di Taman Eden jauh lebih cantik daripada yang di bumi. 보다 훨씬 곱고 Hal ini demikian kerana Taman Eden ialah alam rohani tanpa kejahatan sama sekali. 영유 Tumbuhan dan binatang itu sama seperti ketika Tuhan mula-mula menciptakannya. 오염될 일도 없고 Kerana tumbuhan dan binatang itu tidak pernah tercemar atau berubah sejak penciptaan dunia ini. 그래서 처음 Semuanya kekal dalam keadaan yang asal, yang bersih, bening dan indah. 깨끗하고 맑고 아름다운 상태를 유지하고 있습니다. Tiada gunung yang tinggi di Taman Eden. 높은 산은 없습니다. Terdapat bukit-bukit yang landai di sana sini, menciptakan rupa bumi yang landai. 여기 이 땅에는 이 Bumi ini sudah tercemar. Ia telah tercemar sejak Adam dikutuk dan diusir keluar dari Taman Eden. 쫓겨난 Oleh itu terdapat banyak serangga beracun dan bau busuk. Dan warna alam berubah sedikit demi sedikit. Burung merpati putih pada hari ini tidaklah begitu cantik. Namun begitu burung merpati di Taman Eden sangat putih dan cantik. Dan langit di sana sangat murni. Tiada pencemaran di sana. Langit di Seoul sentiasa tercemar. Dan apabila tahap pencemaran turun kira-kira sekali setahun, anda dapat melihat bintang. 에덴 동산 하늘도 마찬가지고요. 오염되지 않은 하늘이니까. Walaupun langit yang dilihat dari Gang Won-do 이 jauh lebih jelas daripada langit di Seoul. 그 오염된 곳을 뚫어봐야 되니까 맑은 하늘이 될 수가 없죠. 서울도 Apa yang ada di bumi dan yang ada di Taman Eden sangat berbeza. Walaupun kedua-duanya mempunyai langit yang sama dan binatang yang sama. 별 본다면 아주 참 밝은 이런 별들을 볼 수가 있죠. 그러나 저기 산으로 가서 강원도도 산에 가서 보는 광은 Bumi mempunyai gunung tinggi yang menjadikan pemandangan indah. 그 하늘이라는 Tetapi Taman Eden tidak mempunyai gunung. Adakah hal ini bermaksud bahawa Taman Eden tidak begitu cantik? 뭐 푸르다고 해야 Tidak. 되나요? 파랗다고 해야 되나요? Sama sekali tidak. 하늘 저기 하늘 파란 하늘 Di 파랗죠? Taman Eden, awan menciptakan pemandangan yang indah. Awan berubah menjadi pelbagai bentuk lalu menciptakan pemandangan yang indah. 자, 지구에는 높은 산이 있어서 멋진 경치를 Pernahkah anda melihat awan dari atas kapal terbang? 경치가 밋밋할까요? Kadang-kala awan menciptakan pemandangan laut dan kadang-kala awan kelihatan seperti gunung. 경치를 만들어 줍니다. Awan sentiasa berubah bentuk. 다양한 모양으로 시시각각 변하며 아름다운 장면을 연출하지요. 비행기를 타고 가면서 구름을 위에서 내려다 본 적이 있으신지요? 구름이 바다를 이루고 산을 이루며 시시각각 모양을 바꾸기도 하지요. Gambar awan diambil dari kapal terbang. 얼마나 멋있는지. 위에서 보면 구름이 바다를 이루고 있죠. 참 저런 모양들을 에덴 동산에서는 저보다 더 아름다운 모양들을 늘 연출이 되고 볼 수 있다는 얘기입니다.
Awan sedang keluar betapa mempesonakan apabila anda memandang dari atas, awan kelihatan seperti laut. Di Taman Eden, anda sentiasa dapat melihat dan mengalami bentuk awan yang lebih cantik daripada yang ada di bumi ini. Di Taman Eden, awan yang jauh lebih terang dan cantik daripada awan di bumi ini menciptakan pemandangan yang indah. Saya akan memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang persekitaran Taman Eden dan penjelasan tentang kejadian yang akan datang. Sekarang Kejadian 2 ayat 9 menyatakan, lalu dari bumi itu Tuhan Allah menumbuhkan setiap jenis pokok. Ada yang menarik untuk dipandang dan yang baik untuk dimakan buahnya. Termasuk juga pokok hayat di tengah-tengah taman itu serta pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Seperti yang telah saya katakan sebelum ini, terdapat banyak tumbuhan di Taman Eden sama seperti di bumi ini. Terdapat juga pokok buah-buahan yang menghasilkan buah. Oleh itu ayat 9 menyatakan, Tuhan Allah menumbuhkan setiap jenis pokok, ada yang menarik untuk dipandang dan yang baik untuk dimakan buahnya. Makanan utama mereka ialah buah. Namun begitu antara banyak pokok buah-buahan, terdapat dua pokok yang agak istimewa yang terletak di tengah-tengah Taman Eden. Pokok-pokok itu ialah pokok hayat dan pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Pusat Taman Eden terletak di tempat yang lebih tinggi, jadi kedua-dua pokok ini dapat dilihat dengan mudah. Menara Namsan di Seoul juga dapat dilihat dengan mudah. Selain itu, jika anda naik ke Menara Pemerhatian Namsan, anda dapat melihat seluruh Seoul. Anda dapat melihat kebanyakan daripadanya kecuali kawasan dilindungi oleh gunung. Dikatakan bahawa Laut Inchong juga dapat dilihat apabila cuaca baik. Tuhan meletakkan pokok-pokok yang mudah dilihat ini di tengah-tengah Taman Eden. Pokok-pokok ini mempunyai daun yang lebat dan menghasilkan banyak buah. Buah daripada pokok-pokok di Taman Eden mempunyai rasa, bau dan warna yang jauh lebih baik daripada buah di bumi ini. Namun begitu antara semua pokok, buah daripada kedua-dua pokok ini menonjol berbanding dengan buah daripada pokok lain. Perbezaannya jelas kelihatan. Buah daripada kedua-dua pokok ini terlalu besar untuk dipegang dengan satu tangan. Antara buah-buahan di bumi ini, tembikai yang berukuran 9 hingga 10 inci agak hampir dengan buah daripada kedua-dua pokok ini. Seperti yang anda lihat, saiznya hampir sama dengan tembikai. Warna dan bentuk buah daripada pokok hayat dan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat adalah berbeza. Pertama, buah dari pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat berwarna merah jambu dan mempunyai bentuk yang serupa dengan buah peach di bumi. Buah dari pokok hayat pula serupa dengan apple dan juga berwarna merah. Ini ialah gambar yang menggambarkan buah hayat. Ia tidak berwarna merah menyala. Ia hanya mempunyai sedikit warna merah. Tetapi ia cantik. Dapatkah anda membandingkan kedua-dua gambar ini? Buah hayat bukan hanya terdapat di Taman Eden, malah di syurga. Wahyu 2 ayat 7 menyatakan, kepada yang menang akan kuizinkan makan buah dari pokok hayat di Taman Firdaus Allah. Ini tentang Firdaus, bukan Taman Eden. Wahyu 22 ayat 2 menyatakan, di kiri kanan sungai itu terdapat pokok hayat yang berbuah 12 jenis setiap bulan. Daun-daunnya menyembuhkan umat manusia. Dari ayat-ayat ini anda dapat melihat bahawa terdapat banyak jenis pokok hayat. Terdapat 12 jenis di Yerusalem Baru. Daripada pokok hayat di Yerusalem Baru, 12 jenis buah hayat dihasilkan secara berterusan. Antara banyak buah hayat ini, buah hayat yang terdapat di Taman Eden serupa dengan apel merah dari segi bentuk dan warna.
Anda tidak akan terkeliru antara kedua-dua buah ini kerana Tuhan dengan jelas menjadikan bentuk dan warna kedua-dua buah ini berbeza. Anda pasti dapat membezakan buah hayat daripada buah pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Sama seperti warna dan bentuk apel dan peach yang berbeza, buah hayat dan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat adalah berbeza. 구분이 된다 이 말입니다. 하나님께서는 두 가지 열매 중에서 선악과를 따먹지 말라고 하셨습니다. Antara kedua-dua buah ini, Tuhan berfirman kepada Adam untuk tidak makan daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Namun begitu, Adam akhirnya memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Oleh sebab kedua-dua buah ini berbeza dari segi bentuk dan warna, adalah mustahil untuk berkata, saya keliru yang mana satu itu atau ini. Semasa anda hidup di bumi ini, anda akan sentiasa berhadapan dengan kebaikan dan kejahatan serta roh dan tubuh. Anda dengan mudah dapat membezakan mana yang baik dan mana yang jahat. Anda dapat dengan mudah tahu yang mana roh dan yang mana tubuh. Sama seperti kedua-dua buah ini adalah sangat berbeza, kebaikan dan kejahatan jelas dibezakan. Jelas apa yang merupakan roh dan apa yang merupakan tubuh. Hampir mustahil untuk memilih kebaikan dengan menganggapnya sebagai kejahatan atau memilih roh dengan menganggapnya sebagai tubuh. Dalam Yohanes 6 ayat 63, Yesus berkata, hanya Roh Kudus memberi hidup. Tubuh tidak ada faedahnya. Apa yang kukatakan kepadamu ini datang daripada Roh Kudus dan memberi hidup. Apabila anda berada di persimpangan jalan, saya berharap anda akan sentiasa memilih kebaikan dan roh. Roh Kudus yang tinggal di dalam anda akan membantu anda membezakan kebaikan dan kejahatan. Setiap kali anda memilih roh, dia akan bersuka cita dan dia akan menambahkan kasih kurnia dan kekuatan kepada anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, buah di syurga mempunyai rasa yang segar tetapi lembut. Apabila anda menggigitnya, ia terasa seperti mencair di dalam mulut. Buah-buahan di syurga hanya mencair di dalam mulut tanpa perlu dikunyah. Oleh itu, ia mencair dengan bersih di dalam mulut dan tidak meninggalkan sisa. Terdapat juga gula-gula di bumi ini yang mula mencair apabila anda memasukkannya ke dalam mulut, seperti meringue. Buah syurga mempunyai rasa mendalam dan kaya. Oleh sebab ia tidak meninggalkan sisa di dalam mulut anda, anda tidak perlu pergi ke bilik air. Tiada bau busuk, tetapi wangian yang indah di syurga. Buah syurga mempunyai bau dan rasa yang unik yang tidak dapat dibandingkan dengan buah-buahan di bumi. Suatu ketika, apabila saya menerima wahyu tentang syurga, Tuhan membolehkan saya merasai buah syurga. Dari kepala hingga kaki, seluruh badan saya dipenuhi oleh rasa dan baunya, dan saya segera dipenuhi nafas hidup. Jika anda pergi ke kerajaan syurgawi pada masa hadapan, anda dapat merasai buah hayat ini sebanyak yang anda suka. Buah hayat di syurga jauh lebih beraroma dan berbau harum daripada buah hayat yang ada di Taman Eden. Selain itu, buah-buahan syurga dan Yerusalem tidak dapat dibandingkan dari segi rasa. Sudah tentu buah-buahan di Firdaus jauh lebih sedap daripada buah-buahan di Taman Eden. Namun begitu, sekali lagi saya katakan bahawa rasa buah-buahan di Firdaus dan Yerusalem adalah berbeza sama sekali. Terdapat kawasan di bumi ini yang terkenal dengan apel, dan apel di sana jauh lebih sedap daripada apel dari kawasan lain. Di kerajaan syurga, sudah tentu buah di Yerusalem baru jauh lebih sedap daripada yang ada di Firdaus. Saya telah mengatakan bahawa terdapat 12 jenis buah hayat yang berbeza di Yerusalem baru. Saya berharap anda semua akan pergi ke Yerusalem baru dan sendiri memeriksa bau dan rasa buah-buahan itu. 그러므로 꼭 새 예루살렘에 들어가 그 맛과 향을 직접 확인하는 모든 성도님들이 되시기를 바랍니다. 이제 본문 10절로 들어가겠습니다.
Sekarang biarlah saya menerangkan Kejadian 2 ayat 10. Ayat itu menyatakan sebuah sungai mengalir dari Eden, mengairi taman dan dari situ bercabanlah sungai itu menjadi 4 batang sungai. Kejadian 2 ayat 11 dan seterusnya ada menyebut nama dan kawasan di mana keempat-empat sungai itu mengalir. Dinyatakan bahawa sumber 4 sungai itu ialah Eden, bukan Taman Eden. Sungai yang mengalir dari Eden mengalir ke Taman Eden. Oleh itu, dari manakah datangnya air sumber 4 sungai itu? Dengan cakrawala di tengah-tengah, air terbahagi kepada dua. Air di atas cakrawala dan air di bawah cakrawala. Air di bawah cakrawala menjadi laut di bumi pada hari ketiga penciptaan. Air di atas cakrawala dipindahkan ke langit kedua. Pada masa ini, air yang dipindahkan ke langit kedua menjadi sumber sungai Eden. Sungai yang mengalir keluar dari Eden mengalir ke seluruh Taman Eden. Sama seperti sungai air hidup mengalir dari tahtah Tuhan dan mengelilingi syurga, begitu juga terdapat sungai yang mengalir di sekitar Taman Eden. Persekitaran semua jadi Taman Eden sangat mirip dengan bumi, sehingga ia pasti memerlukan air. Tumbuhan dan binatang di Taman Eden dapat bertahan hidup dan menerima nutrien daripada air ini. Sudah tentu, penduduk Eden juga memerlukan air. Walaupun mereka ialah makhluk hidup, tubuh mereka dibuat daripada debu tanah. Darah beredar di dalam badan mereka. Hal ini bermaksud bahawa badan mereka memerlukan air. Oleh sebab Taman Eden juga memerlukan air, Tuhan memindahkan air di atas cakrawala ke langit kedua dan menjadikannya sumber sungai Eden. 이처럼 에덴 동산에도 물이 필요하기에 하나님께서는 궁창 위의 물을 둘째 Kejadian 2 ayat 10 menyatakan, 강 근원이 되게 하셨습니다. 그런데 10절 후반절에 보면 dan dari situ bercabanlah sungai itu menjadi 4 batang sungai. Dalam ayat ini, dari situ merujuk kepada sumber sungai Eden. Ia merupakan sumber air di langit kedua. Air di atas cakrawala ialah sumber sungai di Taman Eden dan juga sumber 4 sungai. Apabila Tuhan menciptakan bumi, Dia juga menciptakan air di atas cakrawala dan memindahkannya ke langit kedua. Oleh itu, air itu melitupi seluruh bumi. Jumlah air itu sangat besar. 그 당시 물은 지구 온통 다 물로 덮였으니까 이 물의 양이 어마어마하죠. Namun begitu, keempat-empat sungai ini bukan di Taman Eden, tetapi di bumi ini. Air yang dipindahkan ke langit kedua dicurahkan ke 4 tempat di bumi ini dan menjadi sungai besar. Saya telah mengatakan bahawa fenomena atmosfera mula berlaku selepas hari keempat penciptaan dan hujan mula turun di darat. Sebelum itu hanya terdapat air laut. Tiada air di darat. Hanya selepas hujan, aliran air mula terbentuk. Namun begitu, saya juga memberitahu anda bahawa tiada sungai di mana banyak air mengalir. Secara umumnya, anak sungai kecil di lembah berkumpul untuk membentuk sungai dan banyak sungai berkumpul untuk membentuk sungai besar. Walaupun 4 sungai besar yang mempengaruhi penyebaran tamadun manusia tidak dibuat seperti ini. Tuhan menjadikan 4 sungai dengan mencurahkan air di langit kedua ke 4 tempat di bumi. Apabila hujan lebat setempat turun, anda mungkin merasakan seolah-olah air dicurahkan dari langit. 집중호우가 내릴 때 보면 마치 하늘에서 물을 들이붓는 것 같습니다. Tuhan membuka pintu langit kedua dan membiarkan air dari sungai Eden mengalir ke 4 wilayah. Saya mengatakan bahawa pintu langit kedua terbuka dan air mengalir melaluinya. Alkitab juga menyatakan bahawa semasa banjir besar, apabila tingkap di langit terbuka dan air mencurah turun untuk melitupi bumi. 노아 홍수 때도 나오잖아요.
하늘에 창이 열렸어요. 쏟아져서 지구를 덮어버리잖아요. 지구 높은 산까지 다 Pada masa itu air mencapai gunung-gunung di bumi ini. Betapa luasnya air itu untuk melitupi seluruh gunung di bumi. Air juga mengalir dari bawah tanah. 보지 않습니까? 그러니까 얼마나 많은 양이 또 땅 밑에서 솟구쳐 오르고. Satu lagi kejadian seperti ini disebut dalam Alkitab. Semasa banjir Nuh, pintu-pintu langit terbuka dan air di Eden dicurahkan ke bumi. Langit terbuka di seluruh bumi ini dan hujan turun selama 40 hari. Saya berharap orang membaca Alkitab dengan memikirkan perkara-perkara ini. Oleh itu, semasa berdoa, anda juga harus merasakan bahawa kuasa jahat memegang kuasa di angkasa dan mengetahui dunia rohani. Sebagian besar Alkitab berbicara tentang dunia roh dan pintu-pintu menujunya. Dengan cara ini, tingkap-tingkap langit terbuka, lalu diakan Stefanus melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus. Dunia yang kita lihat dengan mata kasar bukanlah segalanya. Terdapat dunia rohani yang tidak dapat dilihat. Tuhan Yesus juga naik ke langit dan menghilang di sebalik awan. Lebih baik jika dia menunjukkan kepada orang ramai bahawa dia sedang naik ke langit, tetapi dia menghilang di sebalik awan. Di sana terdapat pintu-pintu yang menuju langit kedua, langit ketiga dan langit keempat, dan kawasan di sekitar laluang itu dilitupi awan. 물론 이제 여기는 제3, 4하늘에 올라가는 통로가 있기 때문에 그 통로로 사라지신 것이라. Jika tidak ada awan, Tuhan Yesus akan tiba-tiba menghilang di angkasa ketika dia memasuki pintu itu. Betapa kelirunya orang ramai apabila melihat pemandangan itu. Itulah sebabnya kawasan sekitarnya dilitupi awan. 만나도 마찬가지. 다 그렇게 해서 만나 내려오는데 만약 인간의 생각을 동원하려면 제대로 하든가. Mana makanan ketika keluaran juga turun dengan cara yang sama. Kembali ke pemandangan kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana rupa Tuhan Yesus jika dia tidak memasuki awan, tapi terus naik ke angkasa seperti yang difikirkan oleh orang ramai? Angkasa yang dilalui oleh kapal terbang sangat sejuk, iaitu pada suhu negatif 70 darjah. Jadi jika Tuhan Yesus terus naik ke angkasa, keadaan itu akan menjadi terlalu sejuk untuk Tuhan Yesus. Oleh itu, marilah kita mengaku bahawa pemikiran kita mempunyai batasan. Oleh itu, apabila anda membaca keterangan dalam Alkitab, anda sepatutnya berdoa dengan memikirkan, pasti ada sebab mengapa Tuhan Yesus menghilang di sebalik awan. Pasti ada rahsia lain. Anda sepatutnya berdoa dengan memikirkan bahawa pasti ada sesuatu yang lebih daripada apa yang anda fikirkan tentang mana yang turun ke bumi. Laut merah terbelah. Angin tiba-tiba bertiup sehingga laut merah terbelah. Dan apabila askar Mesir masuk dan air tiba-tiba bersatu kembali, Elia berlari lebih pantas daripada kereta kuda raja dan lain-lain. Daripada memikirkannya sebagai pengetahuan manusia semata-mata dan cerita legenda, anda sepatutnya merenungkannya dan berdoa mengenainya. 인간을 동원해가지고 한단 말이에요. 우리 교회는 얼마나 감사합니까? 예? 이런 거 하나를 풀어주니. Namun begitu, betapa bersyukurnya gereja ini kerana Tuhan telah menyatakan firman-Nya dan menunjukkannya kepada kita, awan muncul dan hilang pada tempat yang sama di angkasa, dan telah menunjukkan pintu-pintu roh kepada kita. Ya, hujan turun selama 40 hari. Akibatnya gurun tertinggi di bumi ini pun tenggelam sempurnanya di bawah air. Saya akan memberitahu anda tentang perkara ini dengan lebih terperinci apabila kita sampai ke bab 7. Sekarang, mengapakah Tuhan menciptakan 4 sungai di bumi? Hari ini melibatkan masuk rohani bagi angka 4. Angka 4 bermaksud permulaan penderitaan. Selama kira-kira 400 tahun orang Israel hidup sebagai hamba di Mesir, dan selama 40 tahun mereka hidup di padang gurun selepas keluaran.
Yesus juga berpuasa selama 40 hari sebelum dia memulakan pelayanan umumnya. Angka 4 juga ialah angka yang berkaitan dengan manusia dan bumi. Apabila anda merujuk kepada seluruh permukaan bumi, anda mengatakan keempat-empat penjuru bumi ini. Tuhan dapat menciptakan 3 sungai atau 7 sungai. Namun begitu, oleh sebab angka 4 ialah angka yang berkaitan dengan bumi ini dan angka manusia, dia menciptakan 4 sungai. Selepas Adam diusir ke bumi dan permukaan manusia bermula, orang mula berkembang di sekitar 4 sungai ini. 4 sungai ini adalah sama dengan tempat kelahiran tamadun purba. Nama-nama tempat ini dalam Alkitab ialah tempat kelahiran tamadun dunia dalam sejarah manusia. 인류 역사에 참 세계 그 문명의 발상지들이라 이 말입니다. Untuk manusia bertahan hidup, air merupakan keperluan. Air bukan hanya untuk minum, malah untuk semua aspek kehidupan. Air merupakan suatu keperluan. Air juga penting dalam pertanian. Inilah sebabnya orang berkumpul di sekitar sungai dan mereka membentuk kampung dan saiz kampung semakin lama semakin besar. Seperti yang anda lihat, sungai mempunyai maksud yang sangat istimewa kepada manusia. Apabila Tuhan sendiri menciptakan 4 sungai ini, semua syarat untuk pemupukan manusia telah ditetapkan. Namun begitu, bentuk sungai-sungai ini telah berubah dengan ketara daripada bentuk asal yang diciptakan oleh Tuhan. Apabila beratus-ratus tahun berlalu, topografi tanah berubah dan dengan demikian lokasi sungai juga berubah. Selepas tidak terkira banyaknya tahun, beratus-ratus tahun, ribuan tahun, lokasi sungai juga berubah. Sungai Kuning sangat luas di China, jadi sungai itu sangat panjang, lebar dan topografi hilir Sungai Kuning sentiasa berubah-ubah. Bandar-bandar di sekitar sungai muncul dan hilang. Topografi aliran air berubah secara beransur-ansur. Oleh itu, berapa banyakkah sungai-sungai tamadun awal ini telah berubah sejak itu? Anda tidak sepatutnya salah faham bahawa lokasi dan bentuk asal sungai adalah sama seperti pada hari ini. Hanya kerana nama sungai-sungai itu sama dengan nama sekarang. Jika anda mentafsir Alkitab hanya secara literal, tanpa mempertimbangkan fakta ini dan cuba meneruskan sungai, anda akan melakukan kesilapan. Hal ini demikian kerana Tuhan menciptakan 4 sungai ini pada masa yang sangat lama dahulu. Jumlah masa yang sangat lama telah berlalu. Jika usia bumi adalah, katakan 4,5 bilion tahun atau 5 bilion tahun, ia tidak dapat dibuat perbandingan. Masa ketika Tuhan Bapa melitupi bumi dengan air hidup pasti lebih lama lagi. Tuhan mencipta Adam daripada debu tanah, membawanya ke Taman Eden dan kemudian menciptakan 4 sungai di bumi ini. Adam tinggal di Taman Eden selama tidak terhitung lamanya sambil melahirkan keturunannya. Oleh itu, anda harus ingat bahawa 4 sungai ini juga mempunyai sejarah yang sangat panjang. Dari khutbah yang seterusnya, saya akan memberitahu anda maksud rohani 4 sungai dan lokasi 4 sungai ini secara kasar pada hari ini. Izinkan saya membuat kesimpulan bagi khutbah ini. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, pada malam ini saya telah memberitahu anda tentang persekitaran semula jadi Taman Eden, dua buah yang istimewa dan sungai yang mengalir dari Eden. Sungai yang mengalir dari Eden mengalir ke seluruh Taman Eden dan membawa kehidupan dan kelimpahan kepada tumbuhan dan binatang di Taman Eden. Selain itu, air yang menjadi sumber Sungai Eden juga mencurah ke 4 tempat di bumi ini untuk membentuk sungai-sungai besar. Sungai menyediakan air yang diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup. Oleh itu, orang berkumpul di sekitar sungai dan membangunkan tamadun. Dengan demikian, Tuhan sendiri menciptakan sungai di 4 tempat di bumi di mana orang boleh mendapatkan air merupakan keperluan. Sama seperti manusia tidak dapat hidup tanpa air secara fizikal, manusia juga tidak dapat bertahan hidup tanpa air dalam
dalam erti rohani. Manusia hendak dapat diberkati apabila dia mempunyai firman Tuhan yang merupakan air rohani. Mazmur 1 ayat 3 berbicara tentang berkat yang dapat dinikmati oleh orang yang menurunkan firman Tuhan siang dan malam. Ayat itu menyatakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi perairan yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak layu. Apa saja yang dilakukannya berjaya. Dalam tahun penuaian ini, kini ialah masa penuaian secara fizikal juga. Apakah jenis buah yang telah anda hasilkan? Berapa berlimpahnya hidup anda? Berapa makmur anda dalam semua perkara yang anda lakukan? Jika tubuh dan hati anda sentiasa berada dalam firman Tuhan, anda pasti akan menghasilkan banyak buah dan semua perkara pasti akan berjaya. Semoga lebih banyak daripada anda menjadi orang yang diberkati pada masa hadapan dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan buah yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa.